Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT di atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmatnya yang tidak dapat dibilangkan banyaknya. Maka Alhamdulillah dengan rahmat nikmat Allah kita hari ini dapat kembali pada majlis ilmi kita bersama. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita hari ini adalah sebagai sambung daripada yang mana kita telah mula pada minggu yang lepas berkenaan dengan apa dia pembinaan diri. Dalam tajuk kita pembinaan diri atau buku pembinaan diri yang mana minggu lepas kita telah lalu kita dapat tahu tentang kepentingan membina diri, kepentingan pembinaan diri dan asas dalam pembinaan diri dan matlamat pembinaan diri. Kita telah lalu pada minggu yang lepas, masya-Allah. Maka hari ini insya-Allah kita akan sambungkan dalam pelajaran kita ni. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, dalam kita belajar hubungan dengan pembinaan diri ini, jadi mengikut apa yang mana cadangkan dalam muzakirah kita ni, setiap kita mari belajar ni kita nak tahu matlamat dia. Tahu matlamat dia maknanya tahu tujuan. Mana kita ngaji sekali ni tujuan gapo kita ngaji ni? Gapo kita nak pergi gapo? Cuk mana kita nak pergi? Itu dia panggil apa dia, dirasah bil ahdaf. Dirasah bil ahdaf, mengaji dengan ada tujuan. Jadi kita mari ngaji, kita dengar dah, lepas tu kita pergi gapo, nak buat gapo boleh buat. Itu ya. Maka dalam muzakirah kita hak yang pertama ni 10001 ni adalah matlamatnya 56 matlamat. Secara kasar-kasar. Pendek katanya kita mengaji sebuah ni tujuannya siapa ni matlamat ni. Siapa ni tujuan ni. Gapo dia kata? Kita tahu hari ni insya-Allah. Karena kita sebagai anak kita bicara pada minggu lepas,
Jadi dalam muzakirah ni adalah dalam bentuk mengaji kelompok. Bentuk mengaji kelompok. Mengaji cara kelompok kecil-kecil. Sebagian saya katakan minggu lepas, kita mengaji dah dalam bentuk umum. Kita boleh ambil isi umum ni, kita boleh klik buat rumah kita. Mengaji secara kelompok. Panggil 4-5 orang, pakat 4-5 orang di rumah kita, di kampung kita tu. Pakat duduk lepas ngorik ataupun isya dan sebagainya. 4-5 orang, lepas kita bakat ikut apa yang mana ada dalam muzakirah kita ni. Ini maknanya ini nak bina, atau nak bina diri. Maka sekadar sebuah muzakirah kecil ni kita nak pergi siapa 6 matlamat ni. Ni tujuan ni. Jadi katanya matlamat dan tujuan pembelajaran dalam muzakirah kita 1001 ialah sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ini, lebih dulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Kita tahu tujuan. Bagi kita tahu tujuan tu, setiap kita ngaji tu kita nak widang tujuan ni, boleh nakak, boleh higak. Boleh higak. Gapo dia kita nak. Jadi antara kita belajar kali ini ni, satunya untuk bertaaruf dan kenal mengenal antara pelajar di dalam kelompok. Ini satu tujuan. Untuk bertaaruf, untuk kita nak kenal mengenal dan kenal mengenal antara pelajar di dalam kelompok. Jadi sebagian saya terangkan tadi, betul kita mengaji betul kelompok kecil 4-5 orang, 5 orang, 6 orang. 5 orang lah mudah jumpa. Ramai-ramai tu payah nak pergi peramah. 5 orang ni kita boleh mengaji secara kelompok panggil. Dalam kita mengaji kelompok 5 orang ni kita kena ta'aruf. Mana bakat kenal diri masing-masing. Mu kenal aku kenal mu, kena sungguh lah. Tahu dah kata nama Harun. Umur berapa, ngaji tara mana, anak ada apa orang, anak ngaji gapo katik sebagainya kita tahu. Titik-titik ta'aruf tu gapo dia katik lebih kurangnya. Tak semua pun tak apalah. Tu maknanya kita mengaji kali ini untuk bertaaruf dan untuk kenal mengenal antara pelajar dalam kelompok. Kita duduk dalam kelompok kita 5 orang, kita nak kenal molek. Inilah maknanya dalam membina. Ini langkah pembinaan dalam Islam. Lagu ni. Yang kedua, untuk menerapkan isi seruan Allah dalam surah Hujurat ayat yang ke-13. Kita belajar kali ini ni, ada surah Hujurat, kita nak mengaji satu ayat dalam surah Hujurat, ayat yang ke-13. Lepas tu kita nak terai masuk di kita isi ayat tu. Nak ambil isi ayat tu masuk di kita, nak pakai. Tu dia. Jadi kita belajar kali ini, takat mana kita boleh terak masuk, boleh isi masuk, boleh tanamkan isi perasaan ayat tu di tubuh kita, dan kita berasa takat mana, cuba masuk tengok. Ini tujuan kita belajar hak kali ini. Yang ketiga, untuk mengenangkan sebesar-besar nikmat Allah kepada kita. Tujuan ketiga itu kita nak kenangkan sebesar-besar nikmat kita, nak ingat. Besar nikmat Tuhan kita. Gapo yang nikmat besar Tuhan kita. Kita nak kenal nikmat tu. Kalau lah kita tawak lagi ni, mungkin kita lupa, kita tak ingat, tak ada perasaan gapo. Jadi kita belajar kali ini nak kenangkan nikmat Allah yang paling besar yang beri pada kita. Yang keempat, untuk mengetahui tentang kenyataan waqi'i bagi masyarakat kita hari ini. Kita belajar kali ini, kita nak tahu tentang waqi'i, kenyataan waqi'i, kuam pencing, kuam jo pencing hak sangkum kita hari ini. Beri kita belajar, kita boleh tahu sangkum kita duduk lagu ni hari ini. Itu dia. Itu tujuan keempat. Yang kelima, untuk memikir bagaimana kita akan meneruskan hidup kita dalam masyarakat ini. Yang kelima, kita belajar, kita nak mikir. Lepas tu, bila masyarakat kita duduk lagu ni, lepas kita ni nak duduk lagu mana? Nak buat lagu mana? Ini maknanya, kita 4-5 orang, kita pakai memikir. Kita terapkan masuk benda diri kita. Yang keenam, untuk melatih diri dalam beramal hidup harian mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil apa dia? Ahdaf tatbiki. Tujuan untuk tatbik. Kita nak latih diri kita nak beramal dengan sunnah Nabi. Kita belajar sekali ni, kita boleh perkara, kita boleh buat.
sekara kedua kara ke untuk kita tu nak buat. Inilah kaum muslimin dan muslimat ni kesian. Maknanya arti kita belajar pembinaan diri untuk membina diri dalam tujuan yang mana ada rakyat kita ni dalam siri yang pertama adalah belajar kita ni. Jadi kita sekarang ni kita belajar secara umum, tak apalah secara umum ni kita berapa kali dalam satu muzakirah pun tak apalah untuk kita umum ni. Tapi kalau dalam kita belajar kelompok tu, kalau boleh sekaligus, molek benar. Kalau tak boleh sekali, 2 kali. Jadi gitulah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian sebagai langkah pertama untuk kita belajar gini, untuk kita tahu matlamat dan tujuan pelajaran. Maknanya tujuan kita belajar apa dia? Buat waktu prasung kan suksa kita. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Sekarang jumpa kita tasawur. Kita gambar kata kita lah ni duduk dalam halakak 5 orang. Bukan duduk ramai puluh-puluh orang, beratus orang sepuan ni tak lah. Hak ni kita nak menjelis ilmiah umum. Kalau lah kita duduk dalam 5 orang ni, kita nak mula dana kita berjumpa hari ni. Itu nak mula dana. Untuk dapat barakah kita dalam hidupnya. Jadi mula-mulanya tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Fatihah. Kita ambil bakat mengaji Fatihah. Tadarus mempelajari tentang Fatihah dulu. Jadi setiap orang masing-masing memperdengarkan bacaan Fatihah dirinya kepada kawan-kawan sekelompoknya, semoga dapat berfaedah daripadanya oleh kedua pihak insya-Allah. Jadi bila kita duduk 5 orang ni, kita nak start belajar kelompok kita malam ni ataupun hari ni, kita mula dengan Fatihah. Kalau tu kita bakat gila baca Fatihah. Membaca Fatihah, kita 4 orang bakat dengar. Pas gila pula yang kedua baca, bakat dengar. Gitulah gila 1 2 3 4 5 bakat dengar belaka. Semoga ada barakah situ. Nah, maka inilah surah Fatihah kita sahab belaka dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhirlah. Kita bakat baca Fatihah ni. Gila baca. Ya terkadang ya tabiat kita bisa Melayu ya malu. Tu pun nak gambar macam kedok 5 orang tu. Ni nak latih ni. Nak latih ni. Puan baca. Sudah baca tu pula baca. Hak mula orang nak baca tu pun bahasa bahasa Teruk dah tu. Cuba terang tengok, klik kita dah tengok. Pakat 5 orang. Nah, ni maknanya nak latih. Sebab tu maknanya kita ni tak berani jadi tak imeh. Tak berani tak imeh, tak berani jadi. Buat ada orang tu gelisah. Sebab kita tak biasa baca. Tak biasa latih nak baca. Ni kita latih. Kita nak bina diri kita. Wi pandai baca, wi berani baca dan sebagainya. Tu dia. Tu maka bacalah kita Fatihah. Kita menjadi ini tak apalah secara umum. Cuma nak ayat ini cara kita dalam kita belajar kelompok. Jika ada apa-apa kesilapan, hendaklah memberi teguran demi untuk memperbaiki bacaan itu. Dan setiap orang sama-sama membuka dada untuk menerima teguran pada bacaannya. Jika ada apa-apa kesilapan, jika ada silap kita baca Fatihah silap, zai jadi zai dan sebagainya, sin jadi shin ke mana, ke sin jadi sok ke mana, tegur. Bila baca bakat dengar tu, tepat tak kena situ, tepat tak kena sini kena berat, kena ringan dan sebagainya. Jadi boleh kita tahu lah. Itu dia. Jadi bila kita baca, dia mau dengar, dia mau baca, kita dengar. Jika ada silap, bakat tegur. Tegur. Lepas tu kita buka dada lah. Buka dada. Untuk terima kesilapan tu. Untuk nak betul hak silap tu. Silap situ. Baca semula, beki semula. Dia. Terkadang bagi orang yang berarti benar tentang tajwid tu, banyak salah kita ni. Agak hak berat tu, dia tengoklah yang berat tu. Contohnya pada umumnya kita duk kata amis darhana sudahlah, amis darhana. Jangan berat sangat, jangan berdoa. Itu dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Jadi kita gamarlah sekarang ni kita duduk dalam halaqah 5 orang. Sekarang kita mula baca Fatihah. Sudah baca Fatihah ulai siap dah. Ada salah sikit sebanyak, kita bakat tegur menegur lagi mari. Di sini ni pun kita rasanya barakah Allah bagi pada kita dah.
Barakah Allah bagi. Kita beri pun 5 orang itu ada barakah dah. Satu ibadat dah. Maka insya-Allah Allah tambah lagi kebaikan kepada kita insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Seterusnya dalam kita belajar kali ini, setelah kita tu baca Fatihah, gile baca Fatihah Maridah, kita masuk tajuk apa dia, ta'aruf berkenalan. Ta'aruf berkenalan untuk kita nak kenal mengenal antara satu sama lain, dan kita nak gilah kepada apa dia tujuan untuk ta'aruf tu. Satu seruan Allah. Ini seruan Allah yang mana dalam apa dia matlamat kita tadi itu, kita nak terapkan isi seruan Allah. Kita nak terapkan isi seruan Allah dalam suratul Hujurat ayat yang ke-13 ni. Kita nak isi masuk, nak kemah masuk dalam tubuh kita. Maka inilah seruan Allah. Allah kata apa? Seruan Allah Subhanahu, qala Allah Subhanahu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Suratul Hujurat ayat yang 13. Maksudnya, wahai umat manusia, ini Allah seru. Wahai umat manusia, Allah suruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Tuhan royak. Royak pada manusia semua. Tak kiralah manusia itu Muslim ataupun bukan Muslim. Jadi Allah nak royak kata, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kami telah menjadikan kamu ni dari lelaki dan perempuan. Dari lelaki dan perempuan. Inilah makhluk Allah. Jadi satu pasangnya itu ada semua. Lelaki berpetina jatuh. Ada semua. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku fuak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku fuak. Jadi banyak bahasa. Banyak bahasa. Banyak bangsa, banyak puak, banyak suku, banyak kabilah, banyak takun. Ada banyak takun. Tu kabilah tu ni, kabilah ni macam-macam. Tu nafsakun tu, nafsakun ni, puak tu, puak ni, negeri tu, negeri ni, bangsa tu, sancak ni, macam-macam. Banyak terjadi ni, masya-Allah. Tu tahu yang kita tahu. Tuhan buat laka tu. Tuhan buat laka tu. Ya. Masalah itu adalah kuasa Allah SWT. Yang mana kalau tengok tu dah terjadi kita ni pada asal pada dua orang ya, asal pada seorang Nabi Adam, lepas tu Hawa, lepas tu beranak daripada dua orang tu, cah pecah, lepas jadi bangsa banyak pula dah. Jadi bangsa banyak, lepas kulit pun tak serupa. Tu. Bahasa pun tak serupa dahnya. Masya-Allah. Ini adalah menunjuk di atas kuasa Taala yang mana Allah menciptakan benda tu. Jadi Tuhan buat semua tu, jadikan berbagai bangsa dan bersuku puak, banyak golongan gitu, supaya kamu berkenal-kenalan. Ni dia. Untuk nak kenal-kenalan. Biar dapat kenal mengenal, maknanya dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Jadi Tuhan buat kita ni untuk nak kenal mengenal dan untuk kita beramah tamah, boleh kecek, boleh kira antara satu sama lain. Kita dengan orang Sia, kita dengan orang Cina, kita dengan orang Keling, kita dengan orang India, kita dengan orang apa, maknanya boleh akak kira. Tu. Karena asal kita satu ya. Tu dia. Jadi dengan ramah ni adalah untuk berkenal-kenalan. Boleh akak kenal lagi mari. Maka diri bangsa dan bahasa yang mana ada tu, hak tu bukan jadi pengukuran sisi Allah Taala. Mungkin pengukur ada. Maka Tuhan ayat sini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Jadi dengan banyak bangsa, banyak bahasa, banyak gapo tu, hak paling mulia sisi Allahnya ialah orang paling takwa. Bukan bangsa tu lebih. Lama kata kita bangsa Melayu lebih rasa sia, dak supaya bahasa Sia, bahasa Cina, bahasa Keling, bahasa gapo, sikit bahasa tu supaya sisi Allah. Hak paling mulia kenanya atqakum.
yang paling takwa. Yang paling takwa. Siapa takwa banyak pada Ta'ala, maka orang itulah yang paling mulia sisi Allah Ta'ala. Faham tu tak? Ya terkadang kita ni ya terasa atau bangsa tu adalah lebih tinggi pada satu bangsa yang lain. Maka perkara Nabi-Nabi rak la fadl arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi. La fadl arabiyyin ala ajami, tak ada lebih orang Arab bahasa Arab daripada orang ajami yang bukan Arab. Dan tak lebih orang bukan Arab daripada orang Arab. Bukan, tak ada lebih. Yang lebihnya ialah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni paling besar sekali. Ini paling besar sekali. Sebab tu maknanya kita orang Melayu, bangsa Melayu, tidaklah kita tu lebih pada bangsa yang bukan bangsa Melayu dak. Orang Arab supaya gak tidaklah lebih dia tu daripada orang yang bangsa lain pada Arab. Tu sisi Allah Taala. Takwalah lebih ini dengan takwa. Bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Hak ni kata segi bangsa, segi bangsa. Dan terkadang ya segi agama pun, hatta dalam agama Islam sendiri ni, dari agama Islam sendiri, hak lebihnya ialah yang takwa tu. Yang takwa tu lebihnya. Dia. Sama Islam sendiri dah, hak lebih dalam sama mukmin ialah yang paling takwa tu. Ya terkadang ada juga kita ni, dia mari terasa kata kita ni asal orang Islam, kita orang Islam lebih-lebih. Kalau nak banding dengan orang mu'allaf, kita ni hak Islam asal, hak ni mu'allaf. Ni mu'allaf. Jadi kita berasa kata kita orang Islam asal lebih pada mu'allaf. Ya mari perasaan tu kita. Padahal Islam asal tu kadang semaya dok katik. Jaga-jaga semaya. Kelubung pun tak. Hak mu'allah ni kalau tina kelubung molek, semaya molek, kalau jatuh banyak molek, pas mana molek dua tu? Udah pasal tahu kita Islam asal lagi dia mu'allah yang baru tu. Lepas tu. Ya bukan dia Islam asal, bukan dia mu'allah. Ya dia takwa pada Allah Ta'ala. Hak tu hal lebihnya. Ada. Ya terkadang ada orang kita perasaan lagu tu. Kira apa dia orang mu'allah, kita orang asal gitu nenek moyang. Ya bukan bakal lagu tu. Siapa dia takwa banyak pada Allah, itulah yang paling mulia dan paling molek sisi Allah Ta'ala. Ini kena pegang molek sini ni. Ya kita silap situ tu. Sebab tu lah ni terkadang orang Islam ni, orang mu'allah ni terkadang yang masuk Islam kerana faham Islam. Ni orang Islam asal nak malu ni. Orang mu'allah ni yang masuk Islam kerana yang memahami Islam, yang faham Islam, yang masuk Islam. Hak duk asal ni duk bagi bakar situ, supaya dia tu tak reti Islam, tak apa-apa duk Islam situ. Ngaji podok, tambah ilmu podok. Kerana Islam aku asal lagi ni moyang aku lagi. Ada. Segi ilmu pun belajar tak boleh waktu. Segi ilmu tak sama dah. Hak ni mengaji, hak mu'allah ni mengaji, faham Islam. Hak ni tak mengaji, tak faham. Duk pasal hak yang lebih situ. Tu. Hak ni kena buai penyakit ni. Dia tak kena duk penyakit tu dalam otak kita lagi tu. Faham tu tak? Baiklah kita klik pada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Allah lebih mengetahui. Innallaha alimun. Itu adalah alim, tahu. Khabir ni Maha tahu lebih halus lagi dalam akan keadaan dan amalan kamu. Lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Dia lebih tahu keadaan kita dan amalan kita. Dia lebih tahu mendalam lagi. Tahu secara halus. Inilah Allah SWT beritahu pada kita. Ayat ni hubungan dengan seruan Allah kepada manusia semua, supaya wisda kata kita semua ni Allah jadikan kita pada lelaki dan perempuan, dan Allah jadi kita ni banyak golongan, banyak bangsa dan banyak kumpulan untuk nak kena-kena. Baiklah kita tengok pada intisari ayat.
satu khitab dan seruan Allah kepada semua manusia. Ayat tadi adalah khitab dan seru kepada semua manusia, Muslim dan yang bukan Muslim, untuk menjelaskan asal ciptaan mereka. Untuk yang asal mung jadi ni aku buat. Inna khalaqnakum, kami menjadikan. Kita tanya yakin pada kita kata kita ni adalah Tuhan buat kita. Tuhan buat kita. Kita orang Islam, alhamdulillah kita kenal dah. Waktu tu orang Bukit Selam pun dia tahu kata dia tu Tuhan buat, bukan sama cak dok ni. Sama cak sendiri tu tak terjadi benda tu. Allah yang menjadikan. Yang kedua, manusia ini dicipta oleh Allah Azza wa Jalla melalui seorang lelaki dan seorang perempuan, ibu dan bapa. Ini seumumnya. Mana kita jadikan melalui ibu bapa lah. Allah jadikan keturunan manusia ni melalui apa dia? Ibu bapa. Kalau ke asal tu Nabi Adam AS sebagai dia ya. Lepas tu Allah jadikan Hawa dah. Daripada Adam dan Hawa itulah jadi apa dia? Diciptakan manusia melalui keturunan, melalui saluran apa dia? Rumah tangga, melalui apa dia? Cara perkahwinan. Nah. Yang ketiga, berbiak daripada dua orang itu maka berkembang luas menjadi berbagai kaum, berbagai bangsa dan berbagai kabilah. Biak pada waktu tu luas. Tengoklah manusia hari ni berapa ribu juta yang mana ada di dunia hari ni. Asal pada orang ni, masya-Allah. Itu dia. Ni asal kita. Asal kejadian kita ni. Kembali. Hidup reka ke mana apa pecah dana kalau kita ni. Bawa kelik sunah kita adik-beradik belaka. Mak kita pak tasa. Nabi Adam Nabi Adam dengan Hawa. Allah ni tahu. Pecah-pecah tahu ke mana dah. Ada. Baiklah, yang keempat, neraca kelebihan seseorang di sisi Allah adalah bergantung pada takwanya pada Allah Azza wa Jalla. Ini neraca. Neraca timbangnya. Untuk nak timbang kelebihan seseorang, neraca timbangnya seseorang lebih tak lebih tu sisi Allah ialah bergantung pada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa pada Allah, bukan kemuliaannya kerana bangsa dan kaumnya, bukan kerana bangsa dan kaum. Sebab tu boleh nak menikah dengan kaum mana, kabilah mana pun boleh. Bukan atau kabilah tu mulia tak boleh menikah kabilah ni. Tak. Ya tempat kita tak ada biasa kabilah-kabilah. Cumanya sikit sangat tempat kita ni ada. Hak biasa bakal raja. Hak tu sikit je. Bakal ku, bakal ni tu ya nak menikah dengan orang lain tu bahasa segar-segar sikit. Kalau bukan tempat kita ni khususnya negeri Arab, dia banyak kabilah. Banyak kabilah tu, kabilah banyak. Jadi bila pergi kabilah tu payah nak menikah terkadang. Khususnya kalau ada siapa ini kabilah Bani Syaibah. Ini kalau di Mekah, hak pergi nak koci Baitullah tu. Ada. Dia bahasa tu kabilah dia tu lebih lah. Sebab tu anak dara je apa tua. Apa tua anak dara. Mati dengan dara tu. Setengah tu. Tu. Kalau pergi kabilah. Hak tak pergi kabilah tu, masya-Allah, tak ada apa. Ada. Tempat kita tak ada pergi kabilah. Cuma sikit je. Hak mesti bakal raja dulu. Tu pun tak ada mana dah lah ni. Raja tak raja pun bukan raja molek pada raja lagi lah ni. Dia setengah tu. Nik tak nik apa ni tak ada itu mana. Ada sikit-sikit tu dah. Ya habis tu sikit kita. Tak ada dah. Jadi kemuliaan seorang daripada takwa, bukan di bangsa dan kaumnya. Ya masya-Allah sungguh manusia ni bila apa dia duk tak kena ring atau ngajar Tuhan ni, dia tak boleh. Dia tak menikah dengan kabilah-kabilah lain sebab tu dekat dia supaya di Pakistan setengah kabilah tu tak boleh kau menikah dengan Jawi, matilah. Ada. Puakmu tak nikah dengan kabilahku. Kalau menikah bunuh mati. Ada. Tu pasti pergi kabilah tu, nauzubillah min zalik. Tapi tempat kita alhamdulillah tak ada benda tu. Tak ada benda tu. Yang kelima, Allah adalah Tuhan yang amat mengetahui, bijaksana dan amat halusi. Pada ayat tadilah kita dapat Allah alimun, amat mengetahui, bijaksana, khabir, bijaksana dan amat halusi. Halusi. Tuhan tidak ada kezaliman sikit abu. Tak silaplah Tuhan tu.
dalam ilmu Allah Ta'ala. Siapa molek, moleklah. Siapa tak molek, tak moleklah. Gapo berlaku, tahu berlaku. Siapa molek, tahu berlaku. Tah dunia hari ini, dia akan datang dan masa lepas dah supaya tu berlaku. Ilmu Allah adalah tetap ilmu Allah, tidak berubah. Maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangannya. Habislah kaum muslimin dan muslimat. Itulah maknanya ayat yang mana ada sama kita, ayat suratul Hujurat ayat 13. Kita nak terapkan masuk ayat ni dari kita. Kita belajar kali ini. Masuklah mana? Nah. Jadi saya kata li ta'arufu, untuk berkenal-kenalan. Paling kurang kita nak ambil nuktah ni. Untuk nak kenal mengenal tu, sakat tu kenal gapo katik. Tu untuk kita nak kenal kita ni, kenal gapo katik. Maka dalam kita belajar kelompok tadi ni, kita 5 orang ni, guru meneruskan agenda berikut seterusnya untuk bertaruh. Jadi untuk nak ambil ayat ni, mari apa dia? Pasal dalam hidup kita ni. Laksanalah hidup kita. Pada kata li ta'arufu tu, kita nak setakat mana? Gapo kata kita nak ta'aruf? Setakat mana? Jadi kita gilah pada nuktah kedua, bertaruh diri masing-masing. Sekarang kita mula, kita ta'aruf lah. Kita bakal kenal mengenal. Bertolak daripada keterangan ayat di atas, maka marilah kita masing-masing memperkenalkan diri kita kepada saudara kita di dalam kelompok ini. Kita ada kelompok 5 orang ni, kita akan kenal diri kita. Mengikut senarai berikut. Ini sebagai sekurang-kurang. Sekurang-kurangnya kita perkenal lagu ni. Namanya kita nama apa? Kadang tak nama. Ini tak tahu nama. Panggil pocik-pocik. Hak nama kata apa tak tahu. Ada apa itu ni? Nak pergi moh pocik teh. Pocik teh. Jadi tak tahu nama sengaja Abdul Latif ke Latif saja ke apa tak tahu. Dia. Jadi kita perkenalkan nama kita, nama ibu kita, bapa kita, nama mak kita, pak kita, kita kenal. Berapa lapis kita ni boleh kenal cah kita ngerti. Berapa lapis kita? Pak kita tak apalah, betul cah. Pada cah tu kenal tak lagi. Terkadang cah tak kenal dah. Cah mati dulu pada kita, tak ada kenal. Nama pun tak tahu nama cah. Gelar kata tu gelar tu nama apa tak tahu. Ada. Orang Arab je pergi ni. Nasak je bentu yo kira. Kita tak ada ben. Karena kita ni punah di 6 sakun. Punah 6 sakun. Bosuk 6 sakun habis dah. Tak ada dah. Ada. Gitu dak kita ni. Situ Pak punah. Arab dak. Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Mukallaf berapa ingat itu dia. Kita Yusuf bin Yusuf 6 sekun, dolak. Sekat dolak tu. Tu maknanya tempat kita. Kalau itu dalam ta'aruf ni kita kenal nama kita, nama mak kita, nama pak kita. Kita kenal. Yang kedua, tempat kediaman kita duduk dana. Jadi kalau kita duduk kampung sendiri tak apa kita kenal dah, tapi tak apa dah kita royak lah. Kita royak. Tu dia. Yang ketiga, tempat belajar dan kelulusannya, kita belajar dana. Dia belajar dana dulu, pondok mana dulu, pas pondok ngaji dana pula, pas dana pula, suk dana ngaji. Hapatum, hak siah, sekat mana, hak agama sekat mana. Maka royak, dulu tak tahu, baru tahun ni. Ada. Dan kelulusannya, kelulusan gapo dia, habis gapo, teknik ke gapo ke, aciwak ke gapo dia ke. Ikutlah gapo nak royak habis tu, syariah ke usuluddin ke gapo. Tu maknanya untuk ta'aruf. Yang keempat, tugas kerja sekarang. Duk kerja gapo lah ni. Duk kerja gapo? Duk kerja buat kebun ke, kerja jual ke, kerja mengajar ke, kerja karat cakang ke mana ke. Boleh kita royak. Yang kelima, bilangan saudara. Hak ni pun terkadang payah kita ni. Apa beradik dia mu? Apa beradik? Tu. Apa beradik? 5 beradik, 4 beradik, 3 beradik. Tu ya. Kakak lagi lah. Yang keenam, keadaan berumah tangga, isteri, anak jika ada. Kita royak. Bini kita nama gapo, asal pada mana bini kita, boleh anak pore dah, ada bini pore dan sebagainya. Ikutlah utuh bangun rumah tangga. Ini paling kurang. Ini mabda'iyan dia panggil. Mabda'iyan sebagai langkah pertama untuk kita tu nak ta'aruf antara ahli kelompok kita. Kau boleh buat lagu ni masalah, masa mesra kita tu.
Kita duduk kapal kita bersera. 5 orang. Dia mau 5 orang, dia mau tu 5 orang, tupuk tu 5 orang, tupuk tu 5 orang. Masya-Allah, boleh lagi. Dapat kenal. Lepas tu hasil pada dia akan mari. Dia akan mari. Benda lain lepas dia ni dia ada banyak lagi. Inilah maknanya apa dia? Pembinaan diri. Yang mana Rasulullah SAW telah membinakan apa dia ummah mulai para sahabat dulu dan berlanjut tangga sampai pada hari ini. Ini cara binanya. Bukan setakat ilmu saja dak. Itulah yang mana ayat yang mana kita baca dulu tu wa yuzakkikum tu. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Wa yuzakkikum ni besar. Ambil wa yuzakkikum tu bik mari nak tertebik ni. Oh masya-Allah, nampak benda dah. Ada. Nampak benda. Itu maknanya kita ambil ayat Quran, waktu bik pada ayat Quran daripada kertas mari pada amali kita. Ini nampak dah. Ini nampak dah. Ni kita jauh pada tu. Kita jauh pada tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat kasihan untuk kita hari ini dalam cara pembinaan diri ini kita cukup setakat insya-Allah dan perjalanan kedua kita sama hadis kerana minggu lepas kita tak baca hadis. Nah, kita ambil 2 perjalanan insya-Allah dan kita kokok lagi insya-Allah. Nah, semoga sikit sebanyak apa dia dapat Allah hidayah taufik pada kita, dapat kita jalankan selakah demi selakah insya-Allah. Dan perkara ni saya rasa kalaulah boleh puak-puak kita ada mengaji dah ni, ada muzakirah dah, klik pakat buat rumah. I'adah sekali lagi, maknanya ulang belajar sekali lagi dalam bentuk kelompok-kelompok tu. Lepas tu kita akan rasa tengoklah. Dalam kelompok kita tu kalau bolehnya kita orang tua 3 orang, ambil orang muda 2 orang. 3 orang 2 orang, 3 orang 2 orang. Pergi hak muda tu. Dia. Kita tua belakang tak apalah, guna 5 orang belakang tak apalah. Kalau boleh 3 hak tua, 2 hak muda. 3 hak tua, 2 hak muda. Masya-Allah. Karena kita nak bina generasi, nak bina orang lepas dari kita pula. Ini pembinaan. Usaha dalam usaha kita insya-Allah. Walaupun kita duk hujung, duk lanjut dah pun tak apalah, masa tu ada lagi pada kita insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasajmain. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita sambung pelajaran hadis kita insya-Allah. Kerana minggu lepas tak baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita ikuti perjalanan hadis kita dalam 40 hadis hidangan ruhi kita ni, yang mana kita belum habis lagi. Kita duduk pada hadis yang ke-22. Yang ke-22 muka 48. Bagi mereka yang mana ada muzakirah boleh buka tengoklah. Siri hadis yang ke-22, tawakul, berserah diri pada Allah. Kita belajar hubungan serah diri pada Allah Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita hubungan dengan tawakal kepada Allah. Ya baca, kita baca bahasa Melayu panggil tawakal. Tawakal gitu. Dia kalau turut dalam bahasa Arab dia kena kata tawakul sebab kalimah masdar. Kalimah masdar tawakkal tawakulan. Pergi pada sorah lah. Tapi tak apalah, kita bahasa Melayu panggil tawakal. Tawakal tu ambil kalimah fi'il. Qala sallallahu alaihi wasallam, law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut tay taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Hadis riwayat Tirmizi rakam 2349 dan juga riwayat Imam Ahmad juzuk 1 muka 30. Masya-Allah, molek Nabi buat banding ni. Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Maksudnya, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar dengan sebenar-benar tawakal, tentulah Allah merezekikan kepada kamu sebagaimana dia merezekikan burung, yang mana dia keluar di waktu pagi dengan kosong perutnya,
dan balik di waktu petang dengan penuh perutnya. Masya Allah. Ini ayat kata tawakal sungguh pada Ta'ala. Tawakal sungguh pada Ta'ala. Sahabat Nabi kata, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kalau kamu tawakal sungguh. Tawakal sungguh teh. Nah, tentulah Allah merezekikan kepada kamu. Tak bagi rezeki padamu. Tak beri. Kalau kamu tawakal sungguh pada Allah, Allah bagi. Masya Allah. Kalau gitu, kita tanya keyakinan ini. Ini satu keyakinan. Segi keimanan kita tanya dah hadis ini pada hadis ini. Kata kalau kita tawakal sungguh Tuhan bagi rezeki kita. Saya tak sia-sia. Percaya dengan hadis ini. Yakin dengan hadis ini. Dan Nabi bandingnya sebagaimana dia merezekikan burung. Tuhan bagi rezeki pada kamu supaya Tuhan bagi rezeki pada burung. Lahana burung. Yang mana dia keluar di waktu pagi dengan kosong perutnya. Dan balik di waktu petang dengan penuh perutnya. Masya Allah. Nabi banding molek sungguh nah. Burung tu dia kelip tidur malam tu, pagi esok tu baik. Perutnya kosong. Tu baik sari dia tu. Kosong perut dia. Dia tu baik apa tu? Tu baik kerja. Tu bagi kerja burung tu. Dia tawakal, burung tawakal. Dia tu bagi kerja. Bahaya kelik, penuh perut dia. Penuh perut dia. Hasil dia kerja, penuh perut dia. Burung tak ada tawakal dia sari siapa petang dak ni. Tak ada tawakal dia sari siapa petang. Pagi tu baik. Tawakal pada Allah. Pergi. Cari kerja. Kelik lagi, penuh perut. Hasil kerja boleh. Masya Allah. Itu gambaran Nabi banding pada kita. Kata, kalau tawakal sungguh mu pada Ta'ala, saya bagi rezeki padamu. Supaya burung. Supaya burung saat ni. Terbit pagi, kosong perut, kelip petang, penuh perut. Itu dia. Kita tengok dalam intisari, dengan daripada hadis ni. Yang pertama, tawakal ialah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap pekerjaan dan urusan serta berusaha dengan sebab zahir dengan sepenuh kesungguhan tanpa bergantung hatinya pada sebab-sebab itu. Ni kenapa tawakal molek. Terkadang kita silap tawakal ni jadi soal lagi ni hadapan ni tawakul. Jadi tawakal ialah berserah diri pada Allah, terserah diri pada Ta'ala pada setiap kerjaan. Setiap kerjaan apa kita serah pada Ta'ala. Serah gitu saja, tak. Serta kena buat masa itu. Serta berusaha dengan sebab zahir dengan sepenuh kesungguhan. Tu. Serah Tuhan serta kita usaha sebab zahir. Sebab zahir ni kena usaha. Usaha tu dengan penuh kesungguhan. Buat sungguh. Lepas tu tanpa bergantung hatinya pada sebab-sebab. Hati kita tak gantung sebab kerja kita tu, hati gantung Tuhan. Gantung Tuhan. Ya terkadang manusia ni dia biasa nak gedebel tu. Biasa nak gedebel diri tu ada ya guru nafsi, biasa tipu diri. Dia buat gapo ni kerja aku ni, aku berjaya ni. Jadi gantungan aku ngosaha. Syirik situ tu. Kerja kita buat sungguh, serah Tuhan. Hak berjaya tu Allah bagi pada kita. Ada? Ni panggil tawakal. Tawakal maknanya terserah kerja kita pada Allah serta kita ambil sebab zahir. Sebab zahir kena buat sungguh. Lepas tu serah pada Allah. Terkadang tak nampak tu. Ginilah mudah-mudah kita tanya diri ya. Dokong diri ya. Kita nak pada rezeki Allah, kita tawakal pada Allah, kita tanya diri ya. Tanya diri ya, serah pada Ta'ala, nak boleh makan, tak boleh makan, serah pada Ta'ala, tapi kita kena ambil sebab. Hak zahir. Apa sebab zahir? Kena pergi bela dia, kena pergi berung dia, kena jeruh dia, kena berhurap baca bagi dia. Ada?
Kena berpagar, tak ada pagar, berpagar, tak ada pagar, masuk lembu dan sebagainya. Ini panggil asbab zahir. Kena berbaju. Baju tu pun asbab lagu tu. Tak? Lepas tu hati kita tak gantung dengan sebab tu. Sebab baju ni segan, sebab baju ni gemuk ni, sebab baju ni tak leh kalau sebab tu buat jadi gemuk, syirik situ. Ada? Yang gantung dengan sebab tu. Sebab tu adalah semata sebab pahak buat ngertinya Allah yang buatnya. Rububiyah kita dengan Ta'ala tu, hak tu besar. Karena buat semua tu adalah Tuhan buat, itu panggil rububiyah pada Ta'ala. Tuhan yang buat. Kita usaha sungguh. Ada? Kena jeruh 2 kali sehari, 2 kali sehari. Kena berbaja. Apa bulan sekali berbaja. Ini panggil tawakal. Panggil tawakal. Tu ya. Kalaulah kita tawakal, kita nepak pasrah Tuhan, nak hidup mati boleh kena makan pun ikut dia lah. Hak ni bukan tawakal ke panggil. Ada? Banyak kita ni tani dari betul tawakul ke panggil. Ada alih. Hak ni tawakul. Wow, sakdu ngekah tawakal. Tawakal pasti wakah sakdu ni serah diri serta ambil sebab dan bersungguh dan yakin pada Allah, tak bergantung dengan sebab tu, ini tawakul. Kalau pasti serah sepas ni tani, lepas tu nanti ambil buah hak ni panggil tawakul. Tawakul. Tak waw alih kah lam tawakul, makna serah malah di sini. Serah malah. Pakai serah. Tani dia utai naik, tani bakal utai naik. Tawakal Tuhan, hidup lagi. Ada. Nanti ambil buah sudah. Ini panggil tawakul. Buat kita pada tawakul ni, tawakul sini ni. Ada. Kalau nak tani mula tu semangat nak tani, pas tani semangat kat tu, beradu. Ada, beradu. Gi cara apa dak, gi bela apa dak, pakai tawakul tu. Bukan tawakul tu. Bukan tawakal dak tu, tawakul. Ada. Itu beza antara dua tu. Jadi itulah dia tawakal, makna kita serah diri pada Allah serta ambil sebab dan kita bekerja sungguh dalam sebab tu dan tidaklah hati kita bergantung dengan sebab tu. Jadi tawakul atau tawakal ini adalah satu sifat yang dituntut dan dipuji dalam Islam. Saya puji sifat ni. Sifat tawakal ni saya puji. Tawakal pasti buat kerja sungguh, serah pada Allah. Hak ni Tuhan suruh. Dan sifat terpuji ni. Adapun tawakul ni hanya keluar tawakul. Tu. Kah tak nak sadu lah bagi tak payah aja tu. Tapi dia mana muzakirah ada silap sebab sadu ada sikit kah tu, tak sadu tu. Kau tawakul. Iaitu menyerahkan diri kepada Allah tanpa mengambil sebab dan tanpa berusaha. Serah. Maka itu adalah suatu sifat yang dikeji dan dicela dalam Islam. Sifat ini keji dalam Islam. Tawakul pasti serah malah, serah bulat-bulat, serah buta ni, hak ni dicela dalam Islam. Islam tak save sini. Ada. Pakai tanya sengotilah ada. Pakai serah nak buah buah tak buah. Tak ada apa macam tu. Yang kedua, setiap manusia dituntut supaya benar-benar bertawakal pada Allah Azza wa Jalla pada setiap urusan, sama ada kecil atau besar. Kita manusia ni dituntut supaya benar-benar tawakal pada Allah. Setiap kerja kita tawakal. Paling tawakal mukminun dan paling tawakal mutawakkil. Banyaklah ayat-ayat. Nak tawakallah orang mukmin, tawakallah orang bertawakal kepada Allah Taala, nak tawakal pada Allah. Ini adalah kita dituntut. Sama ada kerja kecil ataupun besar. Tak kira jenis kerja kita, besar ataupun kecil, kena serah Tuhan. Serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sebabnya. Bersungguh-sungguh cari sebab dia. Sebab dia gapo, kena sungguh. Orang ngaji, dia nak berjaya, dia ada sebab dia. Kena baca, kena menulis, kena ngapa, kena gapo. Itu sebab. Mengaji, masuk kelas, serah Tuhan. Ada jenera gatik, puan gatik, kelik rumah pun tak baca. Nak boleh ilmu tara mana? Ada serah Tuhan. Ni bukan serah, bukan tawakal ni. Jadi tawakul lah tu. Ada. Dan janganlah ia bergantung hati pada sebab tersebut. Jangan gantung hati.
Hani kita nak pegang kan ni, akidah ni. Dengan sebab kita yang gantung hati itu. Kita sakit, kena tawakal Tuhan sembuh, tapi kena ambil sebab, ambil ubat. Nak makan ubat. Dan jangan kata ubat ni wisianya, tak boleh. Ubat ni wisianya, tak boleh. Allah wisia melalui ubat ni. Dan janganlah ia bergantung hati pada sebab tersebut dan kepada mana-mana makhluk Allah. Ni gantung hati pada mana-mana makhluk. Jangan gantung hati. Jangan harap hati pada makhluk Tuhan. Kadang ada kita ni minta tolong nama tu. Harap demo tu. Harap demo tu. Nak syirik itu tu. Harap demo tu. Hati tu penuh lupa Tuhan atas tu, lupa Tuhan. Duk harap demo ni. Tu. Kerja apa-apa harap demo ni. Tak boleh. Kena harap Tuhan. Cuma melalui demo ni. Bahkan hendaklah ia tetap bergantung dan meminta kepada Allah Ta'ala. Tetap bergantung kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Menyerah diri dan menaruh harapan hanya pada Allah jua. Ini besar. Ini besar harap Tuhan belakang. Ya. Ya terkadang memanglah kalaulah kita tu tinggal tawakal pada Allah. Kita serah pada manusia tu. Ya nak gelecah banyak lah. Nak gelecah banyak. Gelecah banyak. Rezeki ni harap pada manusia. Kalau tak tupai dia tu dah makan apa mati kita dah makan apa tak tupai dia tu. Dia tak gaji kita. Dia tak boleh. Sebab tu terkadang kita dapati subhanallah. Orang kita terutamanya anak-anak tina kita, anak-anak muda kita ni habis ni kerja rongan ke kerja berisak, kerja gapo ikutlah ada. Jadi tujuannya rezeki, nak boleh rezeki. Jadi kerja ikutlah kerja kedai ke kerja gapo, telanjai pun tak apa, tak kerubung pun tak apa kerana harap rezeki toket tu tak buat tu toket tak wi. Dia. Jadi tak tawakal pada Allah Taala untuk cari ke benda-benda hak halal. Ada, itu dia. Yang ketiga, tawakal kepada Allah mesti disertai dengan usaha. Kena usaha tawakal kepada Allah. Secara sungguhnya mengikut cara yang tertentu bagi sesuatu urusan itu. Jadi kita serah pada Taala ni serta kita usaha dengan sesungguhnya mengikut cara benda itulah. Kita kerja gapo tawakal kepada Allah. Kalau mesti tanam menani, kena cara menani. Cara kalau mesti bela ni kena tawakal. Cara bela ni kena upaya pada dia. Kalau pergi kambing kena upaya pada kambing. Jangan tawakal pergi makan daripada siapa tak apa tawakal dia. Tak boleh tu. Ada. Tengok kita benda kerja gapo kita tawakal pada Allah. Tengoklah asbab bagi kerja itu gapo sebab dianya. Itu tengok situ. Kita jual tawakal pada Taala dapat rezeki. Kedai kita ni kadang nasi masak gatik, kadang basi gatik. Pernah tawakal mana tu orang nak masuk makan ke si mananya. Kedai pun cuma meja pun cuma kain sapu meja tu pun bahunya, hapaknya, bahu lemuknya. Orang masuk sekali kita masuk dah lah. Ada. Kita nak cari sebab tu. Apa sebab benda tu? Kena bersungguh dalam sebab tu. Lepas tu serah Tuhan. Kita cuci dah apa, serah Tuhan lah. Tuhan nak panggil siapa yang masuk makan ni. Ada. Serah pada Taala. Kita cari sebab dah. Buat makan kita molek, becing kita tak ada bos, tak ada apa-apa benar haram. Tempat kita bersih, meja kita bersih, kain baju kita pun tak ada peluh busuk dok sekali. Terkadang orang jual bau busuk, orang masuk makan kali cukup dah aku kedai dia. Tak ada dah. Telai pun bawa lepas makan. Dia bau baju tu kedai. Nauzubillah misalnya. Carilah sebab. Ini sungguh ini maknanya. Ada tak? Tawakal pada Allah mesti disertai dengan usaha secara sesungguhnya mengikut cara yang tertentu bagi sesuatu urusan itu. Sebagaimana seekor burung yang keluar daripada sarang di waktu pagi dengan kosong perutnya dan dengan sepenuh usahanya di sepanjang masa semasa ia berada di luar sarang itu. Dia burung tubik pada rumah, tubik kosong perut. Dia tubik pergi kerja usaha dia tu. Burung layar. Coba tengok burung layar. Masya-Allah. Ada. Tubik pada rumah dia tu, 50 kilo, 100 kilo tubik kiri. Hadut jalan makan betong tu, makan star kot tu. Kok tanto kot tu. Tubik dia tu.
tubik pagi, kelip petang ni. Maknanya sisi dia tu, Masya Allah, tak ada apa kelip kenyik. Esok tubik pula. Tubik pula. Ada. Cumanya bunga layar tu tuai dia. Yalah kena sikit. Dia usaha juga tuai dia tu. Ada. Orang pera bunga layar, dia kena usaha juga. Nak tawakal pera. Wak sarai molek, wak umah molek, umah burung ni Masya Allah pakai ada. Bunga layar lah ni. Pakai ada. Mana lihat tuai ni dalam tawakal dia tu kena buat macam tu. Pergi padang dengan burung yang duduk dalam gua tepi laut tu sejuk tu. Ni pun kena duduk sejuk dulu dan sebagainya. Cuma labor tuainya tak nak makan pedok dia. Tak nak kena makan pedok. Burung ngecewa ke diri. Buat umur besar-besar tak ada kena kutik gisik, tak ada kena kutik sewa, tak ada kena balah dengan nyewa pedok. Tu labor situ. Jadi apa kita ambil pada burung ni? Orang kata burung ni usaha dia. Tubik pagi tu kosong perut, kelip mari petang tu penuh perut. Kerja dia nya cuma makan, burung kerja makan je dia. Dia tak ada buat kerja orang lain. Umur dia mau buat syadah ke dia. Makan je tu kerja dia. Pas kita kerja kita ni pasti kena kerja tubik gai apa nak kerja cara kita ni. Dan dengan sepenuh usahanya di sepanjang masa, semasa ia berada di luar sarang itu, kemudian ia kembali balik pada sarang di waktu petang dengan penuh perutnya, dan begitulah setiap hari. Tak ada beradur dia. Tak beradur dia, Masya Allah. Ia terkadang ia ada anak haluh tu, ia kelik pula upai ke anak haluh dia tu. Dia. Ia kelik upai pula anak haluh dia tu. Tu kerana anak tak boleh tubik lagi lagi, tak andal lagi gigi makan lagi. Dia kelip pula makan dia. Dia ingatkan anak dia. Yang keempat, sesiapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dia tetap akan dapat jaminan pada Allah Azza wa Jalla. Ini kita yakin. Siapa tawakal sungguh pada Allah, tetap boleh jaminan pada Allah Ta'ala. Iaitu Allah akan mengurnia kepadanya mengikut apa yang ia bertawakal pada Allah itu, insya-Allah. Yang mana ia kerja gapo, tak akan bagilah mengikut kerja dia tu bila tawakal sungguh pada Allah SWT. Inilah iman kita orang mukmin, ialah kena tawakal pada Allah serta mengambil sebab-sebab dengan sesungguhnya. Yang kelima, setiap mukmin ataupun muslim wajib bertawakal pada Allah. Ini segi hukum. Mana tawakal ni wajib. Wajib kita tawakal pada Ta'ala. Jangan serah pada orang lain. Jangan harap pada orang lain. Kena harap pada Ta'ala. Harap pada orang lain, syirik kita dalam ibadat kita pada Ta'ala. Setiap mukmin ataupun muslim wajib bertawakal kepada Allah serta bersungguh di dalam kerja dan usaha tanpa bergantung hati pada usahanya dan sebab-sebab yang lain. Jangan gantung hati dengan usaha kita. Jangan kata aku buat ni berjaya ni, aku berjaya ni, tak boleh juga. Tak boleh. Firman Allah Subhanahu wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Al-Maidah ayat 11. Wattaqullah wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Surah Al-Maidah ayat 11, maksudnya dan bertakwalah kamu pada Allah. Bertakwa pada Allah. Ini pokok sekali. Duduk sini ni adalah bila ada takwa ni modal banyak dah sini. Modal banyak dah sini. Itu je. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan kepada Allah jua hendaklah bertawakal oleh orang-orang. Pada Allah jua kena tawakal orang mukmin. Tidak boleh tawakal pada orang lain. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hadis yang mana Rasulullah SAW telah mengajarkan pada kita hari ini. Hubungan tawakal sangat besar. Ini adalah satu iman kita kepada Allah Ta'ala, ialah berserah diri pada Allah Ta'ala, tak ada serah diri pada orang lain. Semoga Allah hidayah taufik pada kita, dapat kita adalah penuh tawakal pada Allah dan dengan penuh usaha mengikut sekadar, mengikut sesungguh usaha kita, mengikut kemampuan masing-masing kita lah, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak untuk kita hari ini, insya-Allah, dan semoga Allah hidayah taufik pada kita semua, dapat kita ikutkan apa yang diridai Allah, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.